Pembangunan mampan bermaksud pembangunan ditambah baik tanpa menjejaskan generasi akan datang. Ia melibatkan pembangunan untuk memenuhi keperluan masa kini dan mencapai pembangunan terbaik. Penambakan laut pula merujuk kepada pengisian batu, pasir dan tanah di kawasan laut untuk mengurangkan kesan ombak. Tujuan penambakan laut adalah untuk meningkatkan industri pelancongan yang membolehkan orang ramai beriadah di tepi laut. Namun, ia juga menyebabkan berlakunya kerosakan dan hakisan pantai. Seterusnya mengenai kajian literatur pula mengenai pembangunan mampan, di mana menurut kajian Rizman et al. 2020 mengenai undang-undang berkaitan dengan perlindungan persekitaran tinggi pantai yang baik dalam kerangka governance kelestarian ke arah pembangunan mampan. Dapatan kajian ini didapati bahawa hampir semua aktiviti pembangunan memerlukan beberapa bentuk pengurusan dalam rangka kerja sains kelestarian boleh menyumbang kepada keseimbangan antara pertumbuhan dan pembangunan bagi mengekalkan kualiti alam sekitar untuk kesejahteraan pengguna. Selain itu, kajian mengenai penambakan laut di Malaysia berdasarkan kajian Muhammad dan Razman 2018 mengkaji semula undang-undang semasa yang berkaitan dengan penambakan pantai dengan kemaskini terkini inisiatif kerajaan untuk mencapai pembangunan pantai yang mampan di Malaysia. Dapatan berdasarkan kajian ini didapati sejak abad ke-8 lagi penambakan laut berlaku di Kedah untuk aktiviti penanaman padi basah. Penambakan telah menjadi pilihan utama untuk meluaskan pantai Malaysia. Hal ini disebabkan oleh peralihan ekonomi negara daripada berasaskan pertanian kepada berasaskan pembuatan. Kebanyakan perindustrian terletak di berhampiran pantai di Malaysia. Seterusnya ialah kesan penampakan laut. Leland 2021 menyatakan perbandaran pantai merupakan ancaman utama kepada terumbu karang, sering membawa kepada penurunan kualiti air dan pengerasan garis pantai, infrastruktur pantai yang digunakan untuk operasi luar pesisir, pertahanan pantai dan perusahaan aquaculture telah merosakkan kawasan besar terumbu karang dan habitat yang kritikal yang lain. Seterusnya, penampakan laut boleh membawa ke arah pembangunan mampan. Lim dan Osman 2020 telah mengkaji mengenai cabaran utama pengelolaan pasir pesisir pantai di lingkungan pesisir dan laut Malaysia adalah untuk menyeimbangkan keperluan pembangunan dan memelihara dengan penggunaan sumber asli secara berlanjutan. Hal ini terlihat dari permasalahan yang dihadapi Malaysia dalam mengelola lingkungan pesisir dan lautnya. Taman laut yang dikelola dan biodiversiti marin yang dilindungi juga dapat meningkatkan ekonomi pelancongan. Kepelbagaian biologi dan ekosistem marin yang terpelihara di kawasan tersebut dapat menarik pelancong dan membantu meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Metodologi kajian di mana ianya merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat adalah melalui soal selidik daripada responden. Penyelidikan yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan dan berdasarkan perkara yang berkaitan dengan analisis data, pengukuran dan persampalan. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklum balas masyarakat tentang penambakan laut di pantai Teluk Ketapang, Kuala Terengganu. Borang soal selidik ini terdiri daripada beberapa bahagian iaitu latar belakang responden, menilai pemahaman masyarakat terhadap kesan penambakan laut terhadap alam sekitar, kesan penambakan laut di kawasan tersebut dan menyelusuri langkah atau usaha terbaik untuk mengurangkan impak penambakan laut. Kami telah menterjemahkan hasil data yang dikumpul ke dalam bentuk jadual, carta pie dan carta bar, kemudian menterjemahkan penerangan daripada jadual dan carta tersebut. Kajian ini dijalankan di pantai Teluk Ketapang, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu terletak di kawasan tengah negeri Terengganu, kira-kira 450 km dari timur laut Kuala Lumpur dan ia menghadap Laut Cina Selatan. Kuala Terengganu merupakan daerah terkecil di Terengganu dengan keluasan 60,528.1 hektar persegi. Hasil soal sidik yang melibatkan 30 orang responden mendapati bahawa secara keseluruhannya responden mengetahui projek penembakan laut yang dijalankan. Sebanyak 70% masyarakat bersetuju bahawa projek penembakan laut ini memberi impak yang positif kepada alam sekitar.
Seterusnya, masyarakat juga bersetuju sebanyak 63.3% dengan penyataan bahawa projek penambakan laut yang dijalankan menyebabkan pemendakan yang tinggi dan juga kekurangan air yang berlaku di kawasan pantai. Selain itu, masyarakat juga bersetuju sebanyak 73.3% terhadap penyataan bahawa projek penambakan laut ini menjadikan air laut menjadi keruh dan selebihnya adalah tidak bersetuju. Bagi pandangan masyarakat terhadap usaha dan langkah untuk mengurangkan impak projek penambakan laut, masyarakat 100% bersetuju bahawa pengawasan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan adalah penting, ekoran perubahan yang perlu dirancang dengan teliti. Selain itu, sebanyak 96.7% masyarakat bersetuju terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Saya akan menerangkan tentang impak negatif penambakan laut kepada alam sekitar. Yang pertama adalah habitat kehidupan laut terjejas. Pengeluaran agregat dan pengorekan bukan sahaja mengakibatkan habitat kehidupan laut terjejas, malah akan menyebabkan tangkapan nelayan tidak berada dalam kualiti yang baik sekaligus mengakibatkan pendapatan para nelayan turut terjejas. Impak negatif yang kedua adalah kehilangan ekosistem bentik marin. Mampu menyebabkan kemusnahan dan kerosakan ekosistem seperti dataran lumpur, dataran rumput laut dan juga terumbu karang. Ia juga mampu menjejaskan komposisi kepelbagaian biologi. Impak negatif yang ketiga adalah pencemaran air. Dan negatif penambakan laut terhadap air adalah mampu merosakkan kualiti air itu sendiri kerana dengan kehadiran pasir yang mengandungi kimia dan boleh mengakibatkan kehadiran selut yang banyak. Kehadiran bahan ini menyebabkan kekeruhan air laut mampu berlaku dan sekaligus mewujudkan elemen yang menyebabkan kehadiran bahan-bahan tercemar mampu terapung di atas permukaan air laut disebabkan oleh kerja-kerja penambakan laut dijalankan. Impak lain-lain yang disebabkan oleh penambakan laut dijalankan adalah pemusnahan zon penampai. Pemusnahan habitat pantai seperti hutan bakau dan juga tanah lumpur sering dikaitkan dengan kesan daripada aktiviti yang dijalankan untuk menambak laut. Negatif yang seterusnya adalah gangguan rantaian makanan. Penambakan dan perubahan garis pantai menjejaskan faktor biotik dan juga abiotik yang berkaitan dengan rantai makanan. Seterusnya adalah langkah-langkah mengurangkan impak penambakan laut. Pertama adalah pewartaan kawasan perlindungan perikanan yang terjejas disebabkan oleh penambakan laut. Antara kawasan pantai yang sesuai dilakukan pewartaan bagi mengekalkan keseimbangan dan kestabilan adalah pantai Teluk Ketapang. Kawasan pantai ini sesuai diwartakan kerana projek penambakan laut ini dalam ukuran yang panjang serta kesan yang dihasilkan mampu memberi jakaan serta impak yang negatif terhadap penduduk sekeliling. Langkah yang seterusnya adalah projek yang ingin dilaksanakan perlulah mematuhi syarat yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Lulusan projek perlu mengikut 71 syarat yang telah ditetapkan termasuk skim, pelan pengurusan sosial dan juga pelan induk pengimbangan ekologi. Seterusnya adalah pengawasan terhadap pembangunan dan perlu dirancang dengan teliti. Perkara ini perlu diteliti oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan projek penambakan laut yang dijalankan dapat memberikan faedah yang maksimum kepada masyarakat sekeliling. Langkah yang seterusnya adalah pelibatan masyarakat. Masyarakat boleh memberi cadangan dan penambahbaikan sebelum, semasa dan juga selepas projek penambakan laut dijalankan. Ia untuk memastikan tiada sebarang masalah yang terjadi apabila pihak berkepentingan bersetuju untuk menjalankan projek penambakan laut. Yang seterusnya adalah membuat penambakan di kawasan yang tertentu sahaja dan bengkel kesedaran kepada orang ramai. Bengkel kesedaran mampu membantu untuk masyarakat meningkatkan pemahaman mereka mengenai penambakan laut serta setiap kali pihak berkepentingan ingin menjalankan projek penambakan laut di sesuatu kawasan tersebut mampu memperoleh persetujuan daripada masyarakat sekeliling dengan baik. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah kawasan haruslah selaras dengan kemampanan persekitaran sosial. Setiap pendapat masyarakat juga perlu diberikan keutamaan dalam perancangan sesebuah projek agar tidak menjejaskan kehidupan seharian masyarakat. Aktiviti penambakan laut boleh memberikan kesan positif dan negatif yang mana mampu menjamin kemajuan sesebuah kawasan, namun dalam masa yang sama
bersama boleh memusnahkan alam sekitar dan masyarakat akan menerima tempias yang boleh menjejaskan kehidupan mereka. Oleh hal yang demikian, peranan banyak pihak sangatlah diperlukan dan langkah yang sistematik perlu dilaksanakan segera untuk mengurangkan impak terhadap sosial dan persekitaran. Banyak faktor yang boleh dilihat dan ianya haruslah dilaksanakan dengan terperinci untuk memastikan sesebuah pelaksanaan berjalan dengan lancar. Hal ini penting untuk memberikan kesihatan yang baik dan kesejahteraan kepada masyarakat sejajar dengan matlamat Sustainable Development Goals SDG, di mana ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat hidup sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada semua orang tanpa lapisan umur, agama dan budaya.